لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا أحسن تأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okay. So, Alhamdulillah, kita dapat sambung kelas kita, kelas Paraid untuk pemula. Bagi sesi yang kelima kot, kalau tak silap. Okay. Minggu lepas kita ada bincang tentang tak silap syarat sebab rukun. Saya tengok dia lupa. Okay. Rukun, syarat, larangan, halangan dan sebab mewarisi. Okay. Minggu ni kita akan masuk, malam ni kita akan masuk bab ahli waris yang berhak. Kita dah kata ahli waris, okay, si mati, bila mana dia mati dia meninggalkan harta. Jadi yang akan mewarisi harta dia adalah ahli waris. Ahli waris yang berhak, bukan semua ahli waris. Ini ahli waris yang berhak. Jadi siapakah ahli waris yang berhak ni? So malam ni kita akan tahu siapa dia. Ahli waris yang berhak. Okay. So ahli waris yang berhak adalah ahli keluarga si mati yang mewarisi secara fardu ataupun asabah. Itu je dia punya definisi yang ringkas. Ahli keluarga si mati dia mewarisi secara fardu ataupun asabah. Ini kita akan terang apa dia fardu dan apa dia itu asabah. Dan dia orang ahli waris yang berhak ni dia terdiri daripada 25 orang. Ada 25 orang sahaja ahli waris yang berhak. Ada 25. Dan dia orang pecah kepada dua, iaitu ahli waris fardu. Yang kedua ahli waris asabah. Okay, clear So 25 orang ni dia terbahagi pada dua. Ada yang fardu, ada yang asabah. Okay. Apa dia ahli waris fardu? Ahli waris fardu adalah ahli waris yang telah ditentukan bahagian dia dalam Al-Quran. Maknanya bahagian ni refer kepada, kita biasa dengar 1/2, 1/4, 1/6, 1/3. Imagine macam kita potong pizza lah. Bila mana si mati tu ditinggalkan harta, kita nak bahagi tu, kita macam potong bahagian tu. 1/6, maknanya 1/6 daripada pizza tu. Pizza tu mewakili harta si mati. Tu contoh yang ni lah. So bahagian yang telah ditentukan tu ada dalam Al-Quran. Quran ada sebut 1/2. Ada istilah dia. Allah sebut dalam ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Tak silap dalam surah An-Nisa. So Allah sebut dah siap-siap. Allah sebut dah bahagian dia ni dapat 1/2. Yang dia ni pula dapat 1/4. Dia ni dapat 1/6. Dia ni dapat 1/3. Ini dia dapat 1/8. Maknanya Allah dah tentukan dah. So kita panggil dia fardu. Sebab wajib. Sebab Allah dah tetapkan, maka kita kata dia fardu lah. Jadi ahli waris ni, yang Allah dah tetapkan ni, kita panggil ahli waris fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan. So dia macam lawan je. Ahli waris fardu, dia telah ditentukan bahagian dia dalam Al-Quran. Ahli waris asabah, bahagian dia tak ada dalam Al-Quran. Maknanya, dia ahli waris, tapi Allah tak sebut bahagian dia berapa. Maknanya ahli waris yang berhak ni, ada yang Allah sebut bahagian dia. Engkau ni dapat banyak ni, engkau ni dapat banyak ni. Tapi ada juga yang Allah tak sebut. Tapi dia ahli waris juga. Cuma Allah tak sebut bahagian dia. So kita kata ahli waris yang tidak ditentukan bahagian dia dalam Al-Quran. Kita panggil ahli waris asabah. Okay. So, kita belajar minggu lepas yang seorang ahli waris tu dia akan mewarisi dengan 3 perkara. Sama ada dia ni keturunan kepada si mati. Sama ada dia ni anak kepada si mati. Ataupun dia mak kepada si mati. Itu termasuk dalam keturunan. Ataupun perkahwinan. Maknanya dia ni suami kepada si mati. Ataupun kalau si mati itu perempuan, kalau si mati itu lelaki, dia isteri kepada si mati. Dan walak, yang kita sebut minggu lepas, yang membebaskan hamba. Maknanya Abu ni, dia hamba. Kemudian Ali datang bebaskan dia. Maka Ali tu dia pembebas. Dia ada walak ke atas Abu tadi. Maka dia boleh mewarisi harta Abu kalau Abu meninggal dunia. Itu 3 bahagian kita dah sebut dalam minggu lepas. Cuma ni refresh balik.
Okey, settle yang tu Okey ahli waris fardu, ahli waris asbah. Simple je dia punya definisi. Ahli waris fardu, fardu lah. Maknanya Allah dah tetap bahagian dia. Fardu, maknanya kita wajib ikut bahagian tu. Ahli waris asbah, Allah tak tetap. Bahagian dia ada, nanti kita akan belajar berapa bahagian dia. Okey. So yang ni kalau boleh tulis start sini. Kalau boleh tulis kat buku. Kita akan sebut seorang-seorang, 25 orang tu. Dan kita akan ikut turutan. So kalau boleh ingat dan tulis ikut turutan ni. Kita tak bagi kod down je, kita memang bagi ikut turutan. Dia dah tersusun dah. Okay, so yang pertama kita go kepada perkahwinan dulu. Yang mewarisi secara perkahwinan iaitu suami. Kalau si mati itu perempuan, maka ahli waris yang pertama adalah suami. Kita nak sebut 25 orang ahli waris ni. Kita akan start bersatu sampai 25. Okay, so masuk kategori pertama perkahwinan. Ahli waris yang pertama adalah suami. Sekiranya si mati itu adalah perempuan, maka perempuan tu dia meninggalkan suami. Itu ahli waris yang pertama. Okay. Yang kedua, kalau si mati itu lelaki dan dia ada isteri, maka dia meninggalkan isteri. Itu ahli waris yang kedua. Yang pertama suami, yang kedua isteri. Settle, kategori perkahwinan. Okey. Kemudian kita akan masuk keturunan. Nasab yang kita sebut nasab tadi. Dan nasab dia terpecah pula. Keturunan dia ada ke atas, ke bawah. Kita masuk yang pertama, keturunan ke atas. Keturunan ke atas ni al-aslu, kita panggil asal waris. Maknanya asal ni, maknanya si mati tu ayah dengan mak dia lah. Asal, maknanya dia kita panggil asal waris sebab dia berasal daripada ayah dengan mak dia. Ayah dengan mak dia yang melahirkan dia. So dia ni berasal daripada mak dia dan ayah dia. Kita panggil asal lah. Orang tua kita. Mak ayah kita tu kita panggil asal kepada kita. Kita berasal daripada dia. Itu pun kita panggil dalam bahasa Melayu keturunan ke atas lah. Atas kita. Okay, so siapa dia? Okay, so tadi yang pertama kita dah masuk. So ni masuk yang nombor 3 pula. Nombor 3 iaitu bapa. Okay, bapa kita. Kita buat macam kita ni si mati. So bapa kita. Waris yang keempat adalah mak kita, ibu. Okay, bapa dan ibu. Settle satu level. Okay, naik level atas. Dia akan berkembang dekat belah lelaki. Maknanya belah bapa dia akan berkembang kat situ. Dia akan berkembang kat situ dulu. So kita imagine atas bapa. Siapa dia atas bapa? Datuk. Datuk kita lah. Datuk kita. Datuk kita belah bapa. Kemudian nenek. Suami isteri kepada datuk tadi. Maknanya nenek belah bapa. Itu waris yang ke-6. Kemudian settle sampai situ. Betul situ, pergi kat belah ibu. Pergi kat belah ibu. Dia kat belah ibu ni, dia hanya keluar yang belah perempuan saja. Ibu, kat belah ibu dia keluar perempuan saja, iaitu nenek. Maknanya datuk kalau belah ibu kan, tu bukan ahli waris yang berhak. Belah ibu hanya perempuan saja. Kalau belah bapa tadi, kita tengok belah bapa datuk, nenek, dua-dua dia keluar. Nampak tak? Tapi kalau belah ibu kita yang keluar dia, asal dia adalah nenek saja. Dan dia keluar boleh berkembang lagi ke atas tu. Cuma sebab kita nak mudahkan, so kita senaraikan yang ni saja. Kalau kita kembangkan lagi, kita akan kembangkan belah datuk kan. Kita ambil datuk, kembang moyang lelaki. Belah datuk lah. So boleh nampak tak? Bapa, datuk, bapa. Kemudian kembang kat bapa ni, datuk dan nenek. Kemudian dia berkembang dekat datuk ni, moyang lelaki dan moyang perempuan. Kalau kita pergi atas lagi. Dan boleh pergi atas lagi. Boleh kembang lagi atas ni. Moyang lelaki ni, dia boleh berkembang ke atas. Aku panggil apa atas tu, monyet ke apa tu, dia boleh kembang sampai atas. So kita sebut keturunan bapa, datuk dan ke atas. Dan ke atas tu refer kepada lelaki, dia kembang kat belah lelaki. Nampak kat belah perempuan ni, kat nenek ni, nenek belah bapa, dia tak kembang. Nampak, dia hanya berkembang dekat belah lelaki. Bapa, datuk, moyang lelaki dan kembang itu. So dia akan keluar dua-dua lah. Semua ni termasuk dalam ahli waris. Cuma dia hanya berkembang belah lelaki saja. Adapun belah ibu nenek, dia akan kembang perempuan saja. Sama juga, moyang, perempuan saja. So nenek tadi, datuk tu bukan ahli waris. Moyang ni, kalau ada moyang lelaki tu bukan ahli waris. So simply macam ni lah. Faham tak setakat ni? Kau pening? Jelas tak? Okay, setakat ni. Kenapa tak?
Okay. So kita hanya sebut sampai sini saja. Kita hanya sebut sampai nenek ni saja sebab kita nak mudahkanlah bilangan tu. Kalau ikutkan dia kembang sampai atas lagi. Dia kembang. Tapi lazimnya, kebiasaannya bila mana si mati tu meninggal dunia, keturunan ke atas dia, biasanya datuk kadang-kadang tak ada dah datuk. Biasanya bapa je, sekat bapa je, ataupun sekat datuk je. Moyang apa tu biasanya dah mati dah, masa si mati tu meninggal dunia. Melainkan dia kecil lagi masa dia meninggal, mungkin dia ada lagi moyang. Tu kita bilangan ni kita nak mudahkan. Kita kira sampai sini. Tapi kalau kita nak kembangkan, ingat macam ni lah kaedah dia. Belah bapa, kembangkan dua-dua. Kemudian kita nak kembangkan lagi, kita ambil datuk. Dia akan kembang keluar, moyang dengan moyang lelaki, moyang perempuan. Kemudian kita kembangkan kat moyang lelaki ni, dia akan keluar tok yang lelaki, tok yang perempuan. Dan ke atas, seterusnya macam tu. Adapun belah ibu, kita kembang hanya perempuan saja. Ibu, dia akan keluar pada dia nenek. Nenek keluar pada dia moyang. Moyang atas dia, tok yang. Perempuan lah, perempuan saja. Kita nampak ibu nenek ni, datuk belah ibu bukan ahli waris. Moyang belah ibu bukan ahli waris. Kita nampak, tu kaedah dia. Okay, so 7 orang. Settle keturunan ke atas. Al-aslu al-waris. Asal waris. Kita pergi belah bawah. Ni atas. Kita pergi bawah pula, turun bawah. Iaitu kita panggil keturunan ke bawah. Al-far'ul waris. Cabang. Al-far'ul ni maksud cabang. Maknanya anak waris lah. Anak waris dan ke bawah. Keturunan kepada keturunan anak waris. Keturunan kepada si mati. Maaf. Si mati, keturunan ke bawah dia. Far'ul dia. Cabang kepada si mati. Okay, siapa dia? Anak kita. Siapa dia? Anak lelaki dulu. So warisan ke-8, boleh kan? Anak lelaki. Anak kita, anak lelaki. Warisan ke-9, anak perempuan kita. Kemudian, kembangkan dekat anak lelaki saja. Kembangkan ke anak lelaki saja. Jadi, keluar cucu lelaki. Okey. Kemudian, cucu perempuan. Dekat anak perempuan, dia tak berkembang. Ingat, keturunan ke bawah, dekat anak perempuan, dia tak berkembang. Maknanya kita katakan, kita ada anak perempuan. So, anak perempuan tu dia ada anak. Maknanya cucu kita lah. Maknanya cucu, tapi belah anak kita, belah anak perempuan. Maka cucu tu bukan ahli waris. Anak perempuan ni ahli waris. Cucu, anak kepada dia, bukan ahli waris. Bukan ahli waris yang berhak. Okay. So, yang ni. Dan boleh berkembang lagi. Macam Afsal tadi, cuma kita nak mudahkan bilangan, kita tak isi semua lah. Maknanya boleh kembang lagi. Cicit dia akan berkembang dekat cucu. Nampak tak? Dia berkembang dekat cucu lelaki. Dia tak berkembang. Dia berhenti kat sini je. Anak perempuan, kemudian anak lelaki dia kembang ke cucu lelaki dengan cucu perempuan. Kemudian dia berhenti. Cucu perempuan ni tak akan keluar daripada dia. Dan cicit perempuan, dia semua keluar daripada belah lelaki. Nampak? So, ni pun termasuk ahli waris juga. Cuma kita tak letak di dalam bilangan kita. Sebab kita nak mudahkan. Dan bawah lagi boleh pergi juga. Kalau bawah lagi kita akan kembangkan dekat cicit lelaki ni. Cicit lelaki ni, bawah dia kita panggil apa tak tahu. Ciok ke, ciok lah. Dan boleh kembang macam tu. Dia akan berkembang. Cuma macam saya kata lazimnya, bila si mati tu meninggal dunia, biasanya sama ada dia akan tinggalkan anak saja. Cicit tu pun jarang-jarang lah. Mungkin kalau si mati tu dah tua, dia ada cicit. Tu lazim lah. Tapi kalau bawah lagi, mungkin ada kes dia. Tapi jarang lah sampai kat bawah-bawah, sampai 5-6 lapis tu. So, biasanya sampai kat sini, cicit je. Masa si mati tu meninggal dunia, dia ada anak, cucu, cicit. Biasanya macam tu. Okay. Dia Slide tak gerak. Slide di mana sekarang? Sudah. Sampai anak lelaki. Anak lelaki. Dekat saya je kot. Tak apa lah. Okay, sini sampai cicit lah. Cicit lelaki. Cicit lelaki, cicit perempuan. Dah. Okay. Okay. Boleh sambung kan? Okay, slide. Okay, so clear Boleh. Okay, dan bila mana kita nak mudahkan cara nak sebut tu, kita ada akronim lah. Anak lelaki kita akan tulis AL. Sebab huruf A ni melibatkan kira-kira. So kalau kita nak kira, nak tulis anak lelaki satu-satu, jadi lambat lah. So biasanya dalam huruf A kita akan guna akronim. Kita pendekkan. So anak lelaki kita panggil AL lah. Anak perempuan AP. Cucu lelaki CL, cucu perempuan CP. Cicit lelaki yang gitulah. Dia sekadar nak mudahkan saja. Okay.
Macam kalau kita nak kira, kita akan tulis sekadar AL, AP, so kena faham akronim ni. Kalau nak mudah. Okay, so settle dah 11 orang waris. Lagi 14 orang. So settle keturunan ke atas, keturunan ke bawah. Al-aslu dengan al-far'u. Kemudian kita akan masuk keturunan sisi, yakni saudara. Sisi ni tepi lah. Maknanya saudara si mati. Kita, adik-adik kita, al-ikhwah, adik-adik kita. So dia, adik-adik ni dia ada terbahagi pada 3 jenis. So kita pergi yang pertama dulu. Lepas ni kita akan terangkan dengan lebih detail. Tapi kita pergi dulu dulu. Okay, so yang pertama, adik-adik kita, kita imagine maknanya lahir pada mak dan ayah kita, lahir pada mak dan ayah yang sama dengan kita. So yang pertama, yang ahli waris yang ke-12 adalah saudara seibu sebapa, nampak panjang sikit. Yeah. Dia biasa kita panggil saudara kandung. Kalau ikut istilah bahasa Melayu, adik-adik kita yang sama mak ayah, sama mak dengan sama ayah, kita panggil saudara kandung. Tapi kalau ikut sebenarnya istilah kandung ni, dia bukan semestinya sama mak dengan sama ayah, sama mak dan ayah. Dia kalau sama ayah pun kita panggil kandung juga. Kalau sama mak pun kandung juga. So kalau baca buku-buku faraid, dia akan tulis macam ni lah. Seibu sebapa. Dia tak tulis kandung. Sebab kalau kita tulis kandung, maknanya dia refer kepada semua. Macam katakan ayah kita, dia kahwin 2. Kemudian dengan bini kedua dia, ada anak. Anak dia tu adik-beradik kita jugalah. Adik-beradik bukan adik-beradik tiri. Adik-beradik kandung juga. Sebab sama bapa. Mak tak sama, tapi sama bapa. Kita panggil kandung juga sebenarnya, kalau ikutkan. So nak mudah, kita sebenarnya payah juga. Kita panggil seibu sebapa. So biasakanlah. Dalam faraid, kalau baca buku faraid, akan jumpa banyak istilahnya. Saudara seibu sebapa. Seibu sebapa ni, mak dan ayah sama lah. Imagine adik-beradik kita sekarang. Mak lahir pada mak dan ayah yang sama. So seibu sebapa. Saudara seibu sebapa lelaki. Saya tak muat, saya tulis L saja. Lelaki. So adik-beradik kita lelaki. Adik-beradik kita lelaki. Kemudian yang ke-13, adik-beradik kita perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan. Nanti saya tunjuk dia punya ringkasan dia, cara nak sebut. Tapi tak apa, kita go dulu. Okay. Kemudian settle. Tu basically kandung lah. Kandung. Sama mak dan ayah. Kemudian kita pergi dekat adik-beradik. Yang lahir mak lain tapi bapa sama. Maknanya imagine pak kita pergi kahwin lain. Ataupun diceraikan mak kita, dia kahwin dengan orang lain. So dia kahwin dengan perempuan lain, dapatlah anak. Tu pak kita atau ayah kita. So anak dia tu adik-beradik dengan kita juga. Adik-beradik dengan kita sebab sama ayah. Sama lahir pada benih ayah kita. So yang ke-14, saudara sebapa lelaki. Kita panggil sebapa sebab dia sama bapa saja. Sebapa ni maksud dia sama bapa dengan kita. Maknanya si mati ni, anggap kita si mati. So kita ada adik-beradik sebapa. Maknanya sama ayah tapi mak lain. Maknanya ayah kita kahwin lain. Ataupun ayah kita ceraikan mak kita kahwin lain. Ikutlah, asalkan dia kahwin lain. So kita ada saudara sebapa lelaki. Kemudian yang ke-15, saudara sebapa perempuan. Macam tu je. Saudara sebapa perempuan. So settle lah 2 kategori. First yang adik-beradik yang sama mak dan ayah. Kandung. Yang kedua, sama bapa saja. Mak lain dengan kita. Mak lain dengan kita. Settle 2 kategori itu. Kemudian ada kategori ketiga pula. Masuk kategori ketiga. Okay, tak masuk lagi. Kemudian kita pergi ke waris yang ke-16. Anak kepada saudara seibu ni. Kira adik-beradik kita. Okay, imagine adik-beradik kita. Kita ada adik-beradik kan. Adik-beradik kita yang lelaki. Bukan yang puan, yang lelaki. Adik-beradik kita yang lelaki. Dia kahwin, dia ada anak lelaki. So ni lah anak lelaki. Anak lelaki dia. So anak lelaki dia termasuk dalam ahli waris yang berhak. Ingat, adik-beradik kita yang lelaki, anak lelaki dia. Bukan anak perempuan, anak lelaki. Mana lelaki-lelaki. Adik-beradik kita lelaki, dia ada anak. Anak saudara lah kalau dengan kita. Anak saudara kita, anak saudara lelaki. Daripada adik-beradik lelaki kita. Okey. Itu waris ke-16. Kemudian waris ke-17. Tadi. So, ayah kita, dia kahwin lain. Dapat anak lelaki. So, anak lelaki budak tu. Kita katakan dia Ali. Okey. Ali dengan saya ni maknanya adik-beradik lah. Sama bapa, cuma mak lain. Kemudian Ali ni dia kahwin, dia dapat anak lelaki. Maka anak lelaki dia tu termasuk dalam ahli waris yang berhak.
Anak lelaki dia tu adalah waris yang ke-17. Anak lelaki saudara sebapa lelaki. Okey. Setakat ni clear ke pening dah? Clear. Okey. Clear boleh go lagi. Okey, kemudian habis lah. Habis belah ni. Nampak tak? Yang berkembang anak lelaki ni hanyalah daripada adik-beradik lelaki saja. Adik-beradik perempuan tak? Dia berhenti sampai sini. Adik-beradik perempuan dia berhenti sampai sini saja ahli waris. Jadi, kalau dia ada anak, sekalipun anak dia lelaki, adik-beradik kita yang perempuan katakan. Saya ada kakak saya dia kahwin dapat anak lelaki. Anak lelaki dia bukan ahli waris yang berhak. Tapi kalau adik lelaki saya kahwin, dia dapat anak lelaki dia tu adalah ahli waris yang berhak. Maksudnya anak lelaki ni dia dengan si mati, dia dengan saya adalah anak saudara lah, kita panggil anak saudara. Anak manakan. Kita panggil tahu, anak manakan. Anak saudara lah. Okey. Anak adik-beradik. Okay, settle. Dua kategori. Seibu sebapa yang pertama. Yang kedua sebapa. Kemudian barulah kita pergi yang ketiga. Ketiga iaitu seibu. Waris yang nombor 18. Okay. Waris nombor 18 adalah saudara seibu lelaki. Saudara seibu ni gana pula. Okay, saudara seibu ni basically okay, mak dan ayah kita kahwin, lahirkan kita. Okay. Mak dengan ayah saya kahwin, lahirkan saya. Okay. Kemudian, tak boleh buat saya, orang lain lah. Buatlah contoh umum, mak dengan ayah kita lahirkan kita. Kemudian, mak dengan ayah cerai ataupun ayah mati. Boleh juga. Ayah mati ataupun dia orang bercerai. Kemudian mak kita pergi kahwin lain. Mak kita kahwin dengan lelaki lain. Dengan suami barulah. So, mak kita kahwin dengan lelaki lain. Pok tu, kita panggil pok tiri lah. Pok tiri kita. Bapa tiri kita. Kemudian mak kita dengan lelaki tu lahirkan anak. Dengan lelaki tu, kahwin-kahwin dapat anak. Kahwin-kahwin dapat anak. Anak tu, kita panggil saudara seibu lah. Sebab dia beza ayah. Jadi saudara sebapa, sama bapa, mak lain. Saudara seibu, mak sama, tapi pak lain. Simple je sebenarnya. Okay. So mak kita kahwin lain, dapat anak. Dapat anak tu adik-beradik kita. Adik-beradik. Sebab lahir pada mak sama. Kita lahir pada mak kita, dia pun lahir pada mak kita. Cuma pak lain, bapa je lain. Maka dia adik-beradik kita. Kalau ikutkan sebenarnya adik-beradik kandung juga. Termasuk istilah lah. Istilah kita panggil kandung juga. Sekandung kan. Okay. Kita panggil saudara seibu lelaki. Seibu. Sama ibu dengan kita. Kita si mati sama ibu dengan kita. So ahli waris yang ke-18 saudara seibu lelaki. Barulah kita masuk. Tak baru lagi. Okay. Kita masuk yang perempuan pula. Maknanya setiap ni, kategori ni dia ada lelaki yang perempuan. Dua-dua. Saudara seibu perempuan. Lelaki perempuan. Dan dia tak kembang. Saudara seibu dia sekat ni. Dia tak ada kembang macam anak lelaki, keluar anak lelaki. Tak. Yang berkembang kat bawah ni, anak lelaki ni hanyalah seibu sebapa dengan sebapa. Adapun seibu, walaupun dia lelaki, nampak ni, dia tak keluar dari bawah dia. Dia sampai sini saja. Maknanya kalau dia ada anak pun, katakan saudara seibu lelaki ni, dia ada anak lelaki. Anak lelaki dia tidak termasuk ahli waris. Yang saya sebut ni ahli waris saja. Yang saya tak sebut, bukan ahli waris yang berhak. Ahli waris yang berhak. Kita bincang ni tentang ahli waris yang berhak. So kita sebut yang hanya yang ni saja yang dapat harta. Okey. Settle lah. Clear? Saudara, mak saudara. Okay, bab saudara ni lah antara bab paling kompleks dan payah bagi saya lah dalam faraid. Dan ajar orang pun payah. Ni pun nanti bab pengiraan pun payah juga. Clear? Kalau tak faham boleh tanya. Okay, kalau okey kita go next kategori. Okay. Sebenarnya sisi saudara settle al-ikhwah. Kita pergi pula. Ni dia punya akronim saya lupa. So biasanya kita nak tulis, kita akan ringkaskan. Nampak? Dia saudara seibu sebapa perempuan SIBP.
Saudara seibu sebapa lelaki SIBL. Saudara sebapa perempuan SBP. Saudara sebapa lelaki SBL. Saya refer pada buku lah. Memang kebanyakan buku dia akan tulis macam ni untuk memudahkan. Kalau dalam bahasa Arab lagi senang nak tulis. Sebab Arab dia dua perkataan je. Yang dalam bahasa Melayu ni dia panjang sikit. So kena biasakan dengan akronim lah kalau nak kira-kira nanti. Sebab kalau nak tulis sesuatu, jenuh lah, penat lah. Okay. Settle keturunan sisi. Ni masuk keturunan sisi je kot. Macam di sisi adik-beradik. Saudara. Mak ni bapa saudara. Di sisi je kot. Cuma dia bukan sisi kita. Di sisi bapa kita. Maknanya bapa kita, sisi dia. Adik-beradik dia lah. Kita panggil al-a'mam, bapa saudara. So nampak? Mak dengan ayah. Dia berkembang kat belah ayah saja. Bukan belah mak. Kat belah ayah. Maknanya bapa saudara, belah bapa. Adapun bapa saudara belah ibu, bukan ahli waris. Bukan ahli waris yang berhak. So boleh nampak. Dia banyak main kat belah bapa, ahli waris ni. Okay. So yang pertama. Okay, kita kena ni lah. Dia ada juga seibu sebapa. Okay. Waris yang ke-20 adalah bapa saudara seibu sebapa. Okey, bapa saudara seibu sebapa, maknanya dia lahir, bapa saudara kita, dia sama mak dengan sama ayah dengan bapa kita. Maknanya, nampak tak ni kita, si mati, ni bapa kita. Kemudian ni datuk kita dengan nenek kita, belah bapa. Kemudian datuk dengan nenek kita, lahirkan dia ni, bapa dengan bapa saudara. Nampak tak? Dia sama ni lah. Sama mak dengan ayah. Kita panggil bapa saudara seibu sebapa. Dia seibu sebapa dengan bapa kita. Sama mak dengan sama ayah dengan pak kita. Dengan nenek dan datuk kita lah. Okay, kemudian kita pergi kepada nombor 21, bapa saudara sebapa. Sebapa pula. Kalau sebapa, datuk kita, ni datuk ni, dia kahwin lagi seorang. Dia kahwin lagi seorang, dengan nenek lagi seorang, dapat anak lelaki. Anak lelaki tu adik-beradik dengan bapa kita. Cuma bukanlah sama mak dengan ayah, hanya sama pak saja. Nampak tak? Kita panggil dia bapa saudara sebapa. Itu nombor 21. Kemudian dia berkembang kat anak dia, tapi anak lelaki saja. Waris nombor 22, anak lelaki pada ni. Okay. Bapa saudara kita kan? Bapa saudara kita dia ada anak lelaki. So anak lelaki tu dengan kita jadi apa? Jadi sepupu lah. Dia jadi sepupu. Sepupu kita tu anak daripada pak saudara kita. Itulah anak lelaki BISB, bapa saudara seibu sebapa. Kita tak boleh sepupu sebab nanti jadi pening. Dia kena guna istilah yang memang betul-betul menerangkan dia punya ni. So dia ni anak lelaki pada BISB. Walaupun kalau ikutkan kita panggil sepupu je. Kalau kita tulis sepupu nanti jadi payah. So kita kena stick to istilah ni lah. Okay, kemudian nombor 23 sama juga berkembang dekat bapa saudara sebapa tadi, anak lelaki dia. Kita panggil anak lelaki bapa saudara sebapa. So itu saja 4 orang. Dan akronim dia ni lah, bapa saudara seibu sebapa, BSIB. Bapa saudara sebapa BSB. Anak lelaki dia AL tambah AL je depan ni. Depan akronim tadi. Okay, so settle. Ni keturunan sisi bapa saudara. So nampak sisi dia ada sisi kita, si mati, dengan sisi bapa kita. Atau dia panggil sisi atas. Sisi bapa kita dengan sisi kita. Okay. Jelas setakat ni. Jalan Ada soalan boleh tanya. Okay. Boleh tulis lah. Jangan miss, tulis. Okay, so lagi 2 orang lah. Total 25 kan, lagi 2 orang. So masuk, ni akronim dia. Barulah kita masuk bab al-wala, orang yang membebaskan hamba. Kita panggil pembebas hamba ataupun pemerdeka hamba. Okay, so pemerdeka hamba, orang yang membebaskan hamba. Yang ni si mati ni dia hamba. Dia hamba. Kemudian ada orang mari bebaskan dia. Maknanya orang tu dia boleh mewarisi harta si mati ni. So nombor 24 kita panggil dia mu'tiq. Saya nak tulis pembebas hamba, saya tak jumpa istilah yang sesuai ataupun istilah yang pendek. Tuan hamba ikutlah dia jadi panjang. So saya nak tulis yang pendek saja. Saya tulis kita panggil mu'tiq lah. So faham mu'tiq ni orang yang membebaskan lah.
membebaskan hamba. Orang yang membebaskan hamba lelaki. Dia ni lelaki. Maknanya pembebas ni dia lelaki. Kita panggil dia mu'tiq. Mu'tiq nombor 24. Kemudian kalau pembebas tu perempuan, kita panggil dia mu'tiqah. Tambah butuh sebab dia perempuan. Okay, jadi isim fa'il. Isim fa'il. Okey. Mu'tiqah. So selesai. 24, 25 habis. Kesemua ahli waris yang berhak. So 25 ni. Selain 25 ni bukan ahli waris yang berhak. Ingat yang berhak. Yang berhak ke atas harta pusaka. So kalau si mati tu meninggal dunia, yang berhak dapat harta pusaka dia hanyalah 25 orang saja. Tapi tak semestinya 25 orang ni akan dapat, semua tu akan dapat. Nanti dia ada pula bab halangan pula. Ada orang dia halang ni, ada ahli waris berhak ni dia ada sama-sama dia orang dia ada kuasa. Setiap dia orang dia ada kuasa. Dia macam ada yang paling dia itulah setiap orang ada kuasa dia berbeza-beza. So ada sampai boleh menghalang sebab kuasa tu dia boleh menghalang orang lain. So kita katakan si mati, dia mati, kemudian dia meninggalkan waris semua cukup ada 25 orang. 25 orang ni ada, semua ada masa dia mati tu. Mak ayah, mak, datuk, nenek belah ibu, moyang apa tu kan, anak laki, cucu laki, cicit laki, kemudian saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, bapa saudara, seibu sebapa, bapa saudara, anak laki dia. Dia semua wujud masa tu. Tidak semestinya semua akan dapat. Cuma dia orang ni kita kata dia orang berhak lah, termasuk dalam ahli waris yang berhak. So dia orang macam ada tiket lah untuk dapat tu. Cuma nak dapat tu tak confirm lagi. Okay. So habis 25 orang ahli waris. So kita terangkan sekali lagi sebab saudara seibu sebapa ni. Dalam istilah bahasa Arab kita panggil al-ikhwah asy-syaqiq. Istilah dia asy-syaqiq lah. Kandung. Maknanya sama mak dengan sama ayah. Seibu sebapa. Nampak? Dalam bahasa Arab dia senang sikit istilah dia. Kita sebut syaqiq saja. Ikhwah asy-syaqiq. Senang sebut syaqiq. Asy-syaqiq ni saudara seibu sebapa lah. Dan si mati, mak ayah dia, dia lahirkan saudara seibu ni, dia saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa lelaki. Dia orang ni dua-duanya adik-beradik pada si mati. Ni nampak dia orang lahir daripada mak dan ayah yang sama. Okey. So, kita panggil dia saudara seibu sebapa, iaitu al-ikhwah asy-syaqiq. Kemudian kita giat saudara sebapa. Maknanya bapa dia dikahwin dengan mak lain. Nampak? Ibu ni bukan ibu si mati. Orang lain. Perempuan lain. Kemudian kahwin, dapatlah anak. Saudara sebapa, dapat anak perempuan, kita panggil saudara sebapa perempuan. Anak lelaki, saudara sebapa lelaki. Maknanya dia dengan si mati, dia orang ni, SBP dengan SBL dengan si mati adalah saudara juga. Saudara sebapa. Okay. Nampak? Okay. Kemudian kita ingat ibu pula. Okay. Kan ibu. Ibu dia pergi kahwin lain. Dia dah cerai dengan ayah si mati atau ayah si mati tu meninggal dunia. Ibu kahwin lain. Kahwin dengan seorang lelaki ni. So bapa ni, lelaki ni bukanlah, tak ada hubungan dengan si mati lah. Dia tiri. So dia orang kahwin, dapatlah anak. Saudara seibu perempuan, saudara seibu lelaki. SIP dengan SIL. So dia orang jadi apa dengan si mati? Dia orang jadi saudara seibu dengan si mati. Nampak? Ini nak jelaskan. Saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa. Mungkin dah faham dah kot, banyak kali dah ulang kan. Kalau tak faham, tanya. Kita tengok soalan. Nombor 21 tadi, nombor 21. Ni nombor 21. Bapa saudara, saya typo sini. Bapa saudara sebapa. Nombor 21 bapa saudara sebapa. Dia dia sama bapa dengan ayah kita. Dia sama bapa dengan ayah kita.
berlainan mak. Maknanya datuk kita, dia kahwin lain, kahwin dua. Nanti saya tengok balik, nak kumpulkan. Nanti saya jawab dalam grup, insyaAllah. Yes. Kalau dari segi tanggungan nafkah, adakah saya reki juga contoh abang kita mati, nafkah anak dia tu bawah tanggungan 1, 2, 3. Wallahu alam. Ini saya tak tahu. Nanti saya tengok balik, insyaAllah. Saya screenshot dululah, saya lupa nak ni kan. Okay. Betul, tak silap minggu lepas ada yang tanya apa dia dalil janin mewarisi. Saya katakan janin ni sepakat ulama dari dulu lagi, memang sampai sekarang pun dia kata janin memang mewarisi. Sebab kita kata kan, ingatlah kita sebut syarat yang kedua, yang syarat yang pertama si mati meninggal dunia kan, si mati kena mati. Kalau dia tak mati kita tak boleh nak bagi harta dia. Kemudian yang kedua, ahli waris hidup masa si mati tu meninggal dunia. Ahli waris tu hidup lah masa si mati meninggal dunia. So kita nak kata hidup tu, adakah kita hidup ni kita masa bila kita nak letakkan di hidup? So ulama kata dalam janin tu, kalau dia dah duduk dalam janin, dia dikira hidup lah. Walaupun dia tak keluar lagi. Cumanya dia tak keluar lagi, tapi dia dikira hidup. Dia dikira hidup dalam janin. Dan ada pendapat yang kata kalau air mani pun, walaupun dia dalam bentuk nutfah kan, dia ada ni kan, nutfah kemudian daging apa tu. Walaupun dia dalam bentuk nutfah pun kita kata dia hidup dah. So janin dia mewarisi, memang sepakat. Sebab janin kalau kita belajar fiqh muamalat, dia ada kelayakan untuk menerima harta. Maknanya janin, katakan janin tu masih duduk dalam kandungan mak dia lah. Kemudian ada orang nak hadiahkan. Baby tu tak lahir lagi. Kemudian ada orang main nak hadiahkan, nak bagi duit ke baby tu. Baby tu duduk dalam tu lagi. Maknanya sah akad tu. Akad dia nak bagi duit kan, sedekah ataupun hibah. Dia nak bagi duit kat baby tu. Walaupun baby tu dalam janin lagi. Maknanya baby tu dia boleh menerima. Cuma tidaklah secara sempurna. Kita kata dia tak ada kelayakan yang sempurna. Sebab dia masih dalam janin. Dia tak confirm lagi. Dia keluar tu, sebab boleh jadi keluar tu mati. Cuma dia hidup dalam tu, dia hidup. Baby hidup. Duduk dalam janin tu dia hidup. So dia kira hidup. Cuma dengan syarat dia akan dapat duit tadi, orang bagi duit tu. Dengan syarat dia kena hidup lah masa dia keluar tu. Dia keluar pada perut mak dia, dia kena hidup masa tu. Kalau dia mati, dia takkan dapat duit tu. So kalau kita nak bagi hadiah kepada baby dalam janin, boleh. Sah. So baby tu akan dapat hadiah tu sekiranya dia hidup syarat dia. Dia kena keluar dalam keadaan hidup. Dia tak boleh keluar, kalau dia keluar dia mati, maka tak boleh. Kalau dia keluar walaupun sekejap, dia dikira hidup. Dia keluar, dia hidup. Nampaklah dia nangis apa. Kemudian dia mati. Kita kira dia hidup juga. Sebab dia hidup masa dia keluar tu. Tapi kalau dia baru keluar separuh kan. Baru keluar separuh badan dia. Kemudian dia mati sekat jalan. Dia menangis dah masa keluar separuh tu. Kemudian dia mati, kita kira dia mati lah. Dia tak keluar habis. Dia kena keluar habis. Dia keluar habis daripada perut mak dia, kemudian dia menangis apalah, nampak pergerakan dia, untuk kita kata dia hidup. Maka dia boleh mewarisi. Okey. Itu soalan yang tanya pasal tu, soalan minggu lepas. Okey. Kalau baby mati harta tu farak. Baby tu kalau dia keluar, dia kena keluar dalam keadaan hidup lah. Kemudian dia katakan, dia keluar pada perut mak dia, 1 saat je dia keluar. Tapi dia keluar tu memang doktor sahkan lah. Memang dia menangis, terdengar dia nangis ataupun dia buat pergerakan untuk kita kata dia hidup. Maknanya dia keluar tu dalam keadaan hidup 1 saat je. Menangis 1 saat, lepas tu mati. Kita kata dia hidup. Maknanya dia punya harta, kalau baby tak ada harta, baby ni dia boleh ada harta.
Kemudian harta dia tu boleh difaraikan. Baby boleh ada harta. Katakan ada orang hadiahkan kat dia. Kan? Kalau ada orang hadiahkan kat dia. Ataupun dia dapat harta melalui farai. Katakan baby ni, ayah dia. Ayah dia mati masa dia dalam kandungan. Kemudian dia keluar pada perut mak dia, satu saat je. Satu saat je dia hidup. Kita kira dia boleh mewarisi. Kita katakan dia boleh mewarisi sebab dia hidup satu saat je. Kemudian dia mati. So bila mana dia mati, harta dia kita kena faraikan lah. Harta yang dia dapat tu. Faham tak? Sedangkan baby ni, asalkan dia keluar dalam keadaan hidup. Kalau dia keluar dalam keadaan mati, tak jadi lah. Dia kena keluar dalam keadaan hidup. Cuma dia boleh menerima tak? Masa dia dalam janin, boleh. Dia boleh menerima hadiah. Kalau ada orang wasiatkan kepada dia, orang kata aku wasiatkan rumah ni kepada baby yang dalam kandungan tu. Sah wasiat dia. Dengan syarat baby tu kena keluar dalam keadaan hidup. Walaupun satu saat. Walau bila sah. Kalau khunsa, ini saya tak tahu. Ni dia masuk dalam bahasa akil lah. Saya dah baca, saya lupa. Nanti dah saya jawab insyaAllah. Saya baca balik. Dia ada masuk bahasa mazhab je. So saya tak masukkan dalam slide ni sebab dia bab-bab yang khilah ni, yang kompleks ni kita tak bincang lah. Tapi saya akan jawab insyaAllah. Saya tengok balik, saya jawab dalam grup insyaAllah. Terus saya jawab dalam sesi akan datang. Okey. Kita habis lagi ni tadi. Okey. Kita habiskan sikit lagi kan. Ni nak refresh balik. Okey. Ini kita refresh balik lah. Tadi tu saya pecahkan kan keturunan ke bawah keturunan. So ni kita tengok dari kita zoom out. Kita tengok, kita start balik. Okey, kalau ada yang tulis tadi daripada 1 sampai 25, kita semak balik. Semak balik. Okey, so si mati. Okey. Kalau si mati tu perempuan, maknanya dia meninggalkan suami. Waris pertama suami. Okey. Kalau si mati tu lelaki, dia akan meninggalkan isteri. Waris yang kedua isteri. Kemudian kita pergi ke atas, ingat. Pasangan kita pergi atas. Atas bapa. Waris yang ketiga. Waris yang keempat mak. Kemudian waris yang kelima kembangkan ke belah bapa. Datuk. Kemudian waris yang keenam nenek belah bapa. Kemudian waris yang ketujuh nenek belah ibu. Okey, settle. Di belah bawah pula. Belah bawah anak lelaki, waris yang ke-8 anak lelaki. Waris yang ke-9 anak perempuan. Waris yang ke-10 cucu lelaki. Dia berkembangkan anak lelaki kan. Jangan dia kembangkan anak perempuan. Okay. Waris yang ke-11 cucu perempuan. Okay. Kemudian kita pergi kat sisi pula. Sisi yang pertama saudara seibu sebapa lelaki 12. Nombor 13 saudara seibu sebapa perempuan. Nombor 14 saudara sebapa lelaki. Nombor 15 saudara sebapa perempuan. Kemudian anak dia pula. Anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki nombor 16. Nombor 17 anak lelaki saudara sebapa lelaki. Nombor 18 saudara seibu lelaki. Nombor 19 saudara seibu perempuan. Kemudian pergi kat keturunan sisi bapa. Okey, nombor 20 bapa saudara seibu sebapa. Nombor 21 bapa saudara seibu bapa saudara sebapa. Jangan tulis bapa saudara seibu sebapa lelaki pula. Bapa tu lelaki dah. Saya tak payah tulis lelaki lah. Bapa saudara seibu sebapa. 21 bapa saudara sebapa. Nombor 22 anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Kemudian 23 anak lelaki bapa saudara sebapa. Okay, nombor 24 mu'taq, iaitu orang tuan hamba yang membebaskan hamba. Nombor 25 mu'tiqah. Okey. Itu settle. Ini sekadar nak semak balik lah. Refresh balik. Okay. Jadi, kalau ada orang bagi harta pada baby sebelum lahir, bila keluar baby meninggal, harta tu ke mana? Harta tu kira baby tu takkan dapat lah. Harta tu kira akad tu terbatal. Dia syarat dia, baby, kita bagi. Kita nak bagi kat baby, boleh. Baby yang maksudnya kita nak bagi kat janin. Kita nak bagi kat janin boleh. Boleh bagi kat janin. Cumanya, dia akan dapat dengan syarat. Baby tu boleh nak dapat dengan syarat dia kena hidup masa dia lahir tu. Dia hidup.
Dia hidup lah. Jadi kalau kita bagi hadiah kat baby, saya ulang balik, bagi hadiah kat janin, saya bagi 500,000 kat janin. Dia kata, aku nak bagi 500,000 kat baby yang dalam perut engkau ni. Kemudian, baby tu lahir. Satu saat je lahir. Satu saat lahir, hidup lah, dia hidup, dia menangis. Kemudian dia mati lepas tu. Maka harta dia tu boleh difaraikan. Dia dapat 500,000 tadi tu kan. Harta tu memang milik dia, sebab dia lahir tu saat. Maka kemudian dia mati, maka kita faraikan lah harta tu, 500,000 tadi. Nampak tak? Tapi kalau dia mati, maka akad tu terhapus gitu. Okey. Masalah khunsa debat-debatnya nanti tu sampai. Saya tak masukkan sebab dia ada khilaf mazhab. So, macam kalau nak bahas pasal khunsa, mungkin dalam ni. Khunsa ni bukan masalah yang kita kata lazim lah, lazim berlaku. Dia berlaku, cuma tidaklah kerap. So, saya macam dalam kelas ni sekadar basic lah, surface saja. Khunsa tu saya akan jelaskan tapi dalam berasingan lah. Mungkin nanti sesi akan datang saya jelaskan sikit-sikit. Ataupun saya bagi tahu dalam grup saja insya-Allah. Okey. Okey, clear dah bab baby tadi tu. Ingat dengan syarat baby tu dia kena hidup. Okey. Okey, so sikit lagi. So, kita nampak dia kat keturunan ni, sebut keturunan dia ada tiga, orang kata tiga arah. Yang pertama keturunan ke atas. Yang kedua keturunan ke bawah. Yang ketiga keturunan sisi. So ni sekadar anak ni lah. Sekadar nak jelaskan sikit lagi. So keturunan ni dia macam pecah lah. Keturunan ke atas, keturunan ke bawah, keturunan sisi. Sisi ni dia merangkumi saudara dengan bapa saudara. Okey. Itu clear So daripada semua ahli waris yang kita sebut ni, 25 tadi, ahli waris lelaki ada 15 orang dan ahli waris perempuan ada 10 orang. Okey. Ahli waris lelaki ada 15 orang, ahli waris perempuan ada 10 orang. So dalam mazhab Syafi'i, rasa mazhab yang sama juga. Kalau berhimpun 25 orang ahli waris ni, hanya 5 orang sahaja waris yang akan dapat harta tu. Okey. Itu basic. Itu kita akan masuk dalam bab akan datang insya-Allah. So sampai sini saja. Kalau ada soalan tak tampak kita hari ni? Ustaz nak tanya berkenaan dengan hamba yang dibebaskan tu. Jadi kalau contoh hamba yang dibebaskan tu lepas tu dia berkeluarga, ada ahli keluarga dia sendiri. Memang ahli keluarga dia akan dapat harta lah kan? Dapat. Oh, dapat juga. Orang yang cumanya orang yang bebaskan dia tadi tu, dia termasuk dalam ahli waris juga. Tapi tidak semestinya bila mana hamba tadi yang dibebaskan tu dia mati, confirm dah. Orang yang bebaskan dia tadi confirm dah dapat dah. Cuma dia termasuk dalam ahli waris yang berhak. Maknanya ahli keluarga pada hamba tadi dia boleh menghalang orang yang bebaskan ni, mu'tiq dengan mu'tiqah ni. Mu'tiq dengan mu'tiqah ni kita katakan dia ahli waris yang berhak. Cuma tidak semestinya dia dapat. Dia boleh terhalang dengan ahli keluarga hamba tadi. Cuma katakan kalau hamba tadi tak ada ahli keluarga, kita kata mu'tiqah ni boleh dapat. Dia ada ikut turutan. Itu dalam kelas next kelas lah. Sebab setiap orang ni ahli waris ni dia ada menghalang. Halang. Dia macam ada kuasa gitu. Dan basically yang paling kuat adalah biasanya belah lelaki. Anak lelaki, bapa yang dekat dengan si mati daripada golongan lelaki. Dia kekuatan ni kita nilai dia ikut kepada akrab. Maknanya dekat dia dengan si mati. Maknanya yang dekat dengan si mati mula-mula sekali adalah anak dia. Anak dengan cucu dia, keturunan ke bawah. Kemudian baru pergi keturunan ke atas, ayah dia. Kemudian baru pergi keturunan, dia ada keturutan dia. Betul biasa kita dengar kalau ada anak lelaki, senang kes tu. Bila ada je anak lelaki, senang nak selesai kes. Sebab anak lelaki ni dia halang ramai orang. Dia wujud je anak lelaki ni, si mati ni, dia tinggalkan anak lelaki. Wujud je anak lelaki tu, terus orang lain, ramai tak dapat.
Daripada 25 orang ni, banyak lah. Memang anak lelaki dia paling banyak halang. So anak lelaki dia paling kuat. Kalau dia ada, dia paling banyak dapat dan dia paling banyak halang orang. So memang kita nampak banyak waris kan. Tapi tidak semestinya semua dapat. Waktu kes, ada yang anak lelaki, senang je nak settle kes tu. Biasanya lah. Ada yang anak lelaki senang nak settle. Sebab dia halang ramai orang. So kita jadi kecil lah. Waris yang berhak tu jadi tinggal sikit lah. Sebab ada anak lelaki. Simple dia macam tu lah. Kemudian lepas anak lelaki yang paling kuat, cucu dia pula, cucu lelaki pula. Gitulah. Kemudian bapa pula yang paling kuat. Itu kita akan teranglah nanti insya-Allah dalam kelas lain. Kelas ni kita sekadar sebut 25 orang ahli waris. Selain pada 25 orang ni, kita panggil dia Zawil Arham. Saya tak masukkan dalam slide. Zawil Arham. Maknanya selain pada 25 ni, tengok kalau bukan 25 orang ni, kita panggil dia Zawil Arham. Misalnya datuk belah mak. Mak kita kan? Datuk. Pak dia. Maknanya datuk kita tapi belah mak. Tu kita panggil Zawil Arham lah contoh. Dia tak termasuk ahli waris yang berhak. Kita panggil dia Zawil Arham. Ahli waris kita panggil ashabul ahli waris lah, ashabul irthi. Lawan dia adalah Zawil Arham. Maknanya orang selain daripada 25 orang yang kita sebut tadi. Misalnya tadilah datuk belah mak ataupun anak belah anak perempuan kita. Anak perempuan kita dia ada anak. Anak dia tu Zawil Arham. Dia bukan ahli waris yang berhak. Dan Zawil Arham ni sebenarnya dia boleh juga mewarisi. Tapi dia payahlah. Dia dengan syarat tak ada ahli waris. Ahli waris. Tak wujud langsung ahli waris yang berhak. 25 orang ni. Kalau tak wujud langsung ahli waris yang berhak ni, dia ada peluang untuk dapat. Okay. Dia ada peluang untuk dapat. Sebab ada khilaf mazhab. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, biasanya kalau si mati tu dia sebatang kara, dia tak tinggalkan langsung ahli waris. Harta yang dia tinggalkan tu terus pergi dekat Baitul Mal. Baitul Mal ni inilah macam jabatan agama, dia ada kerajaan lah, kerajaan. Baitul Mal ni kerajaan. Okey. Itu contohlah. Mazhab lain dia ada pula perincian dia. Tapi kita takkan bahas lah tu. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada, kita beritahu sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.